Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini, KPN telah mengarahkan pembelajaran dan pengajaran diadakan di rumah. Jadi di sekolah kita ini kita berhadapan dengan guru-guru yang mungkin ada menjalankan PDPR dan permasalahan yang berlaku dalam PDPR kita ini. Jadi ini penerangan sikit daripada PKP kita, Cikgu Ghazawati. Bagaimanakah saluran yang kita gunakan kepada ibu bapa supaya mereka memahami perjalanan PDPR yang akan dijalankan oleh anak-anak mereka di rumah? Terima kasih. Sebagai pentadbir bahagian pengurusan kurikulum sekolah, disebabkan dah 2 tahun pasal kita menghadapi masalah pembelajaran secara bersemuka dengan COVID-19, kerana ikut ni dah PKP 3.0. Jadi bermula daripada tahun lepas lagi kita dah wujudkan grup WhatsApp ibu bapa untuk setiap kelas. Jadi segala maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran anak, tak kira dah masa PDP bersemuka ke PDPR ke, memang kita maklumkan dalam grup WhatsApp mereka. Jadi ada juga kita buat keluarkan surat permakluman untuk menyatakan bahawa murid kita ini perlu melaksanakan pembelajaran di rumah dengan bantuan segala medium yang boleh diguna yang menyenangkan ibu bapa. Sebab kita ada juga campur dengan secara offline dan online. Jadi kita pastikan bahawa maklumat yang ibu bapa perlu tahu tu kita masukkan melalui saluran di WhatsApp. Jadi untuk yang terkini ni pun sama, disebabkan tidak bersemuka. Jadi maklumat tu kita sampaikan melalui grup WhatsApp masing-masing lah. Okay. Dari segi kesediaan guru-guru, macam manakah guru-guru kita ini membuat persediaan untuk menjalankan PDPR ni? Okey, sebelum PDP ni berlangsung, contoh kalau tahun ni 2021 ni, sebelum cuti persekolahan hari tu kita dah buat perjumpaan secara bersemuka dengan guru. Kita buat taklimat sedikit pasal pelaksanaan PDP sebagaimana yang diarahkan oleh PPD. Yang penting sekali kita kena pastikan bahawa guru ni tahu pasal penjajaran kurikulum masing-masing. Sebab penjajaran kurikulum ni yang menentukan bahawa setakat mana cikgu dah ajar kepada murid dia, apa yang perlu cikgu tekankan, apa yang cikgu jajar, berapa minggu yang cikgu kena habiskan aktiviti dia, DSKP dia, SP dia, SK dia. Jadi kena pastikan. Selepas tu, lepas disusun, kita arahkan cikgu susun aktiviti masing-masing untuk memastikan 32 minggu yang disarankan ni menepati dan murid memperolehi segala yang perlu mereka pelajari. Jadi kita dah bantu cikgu dari segi memberi penerangan. Kita panggil bersemuka dengan cikgu secara individu sebelum yang PDP terakhir baru ni lah, yang sebelum cuti baru ni. Dah panggil cikgu secara bersemuka macam Kak T. Guru yang bawah penyelidikan Kak T tu, Kak T panggil. Lepas tu Kak T terangkan, okey, cikgu kena buat. Sekiranya cikgu ada masalah berkaitan dengan peranti yang murid guna, kita sarankan cikgu ni guna modul. Jadi maksudnya pembelajaran itu secara offline. Jadi sekiranya cikgu mampu untuk laksanakan secara bersemuka dengan murid guna medium yang Google Classroom ke, jadi kita sangat-sangat sarankan. Maksudnya cikgu kena berusaha untuk memastikan bahawa PDPR murid ni berjalan sejajar dengan yang dihasratkan oleh pihak kementerian.
Okey, sepanjang PDPR kita berjalan, PKP sebagai tonggak pada akademik kita ini, bagaimana pencapaian objektif guru-guru kita ni sewaktu melaksanakan PDPR? Okey, Kak Ti ada tengok pantau IRPH guru masing-masing. Memang kadang-kadang tu, contoh sekiranya murid contoh bahasa Melayu lah, masa Kak tengok tu IRPH bahasa Melayu, cikgu ada tulis objektif murid melafazkan pantun. Jadi Kak Ti tanya cikgu tu balik, kalau murid lafaz sekiranya tidak bersuka, macam mana cikgu boleh nilai murid tu melafaz? Oh, dia kata saya minta murid rakam suara. Jadi maksudnya murid rakam suara hantar balik kepada cikgu, jadi cikgu boleh nilai lah murid tu melafazkan pantun dengan betul, yang intonasinya betul. Itu memang inisiatif yang baik lah. Sebab cikgu bila kita tanya, dia boleh beri jawapan. Oh, hantar rakaman video. Jadi cikgu boleh tengok setakat mana pencapaian murid tersebut. Maksudnya sekiranya kalau nak jadi masalah pun bertulis lah. Maksudnya sekiranya murid cikgu kata murid dapat menyelesaikan. Kalau daripada 16 katalah murid tahun 4 tu ada 18 murid. 18. Tak sampai separuh rasanya jangan hantar bertulis tu. Jadi di situ kita nampak bahawa objektif untuk bertulis tu maksudnya cikgu tak boleh nak kesana setakat mana murid boleh capai. Sebab latihan yang diberi tu tak sampai balik kepada cikgu. Jadi maksudnya untuk yang kali ini memang penekanan yang lebih kepada ibu bapa lah untuk ambil cakna pasal kerja rumah murid, hubungan dia dengan cikgu untuk membantu anak dia mencapai apa yang cikgu hasratkan dalam objektif dia. Cuma sekarang ni masa cikgu hantar melalui grup WhatsApp tu, Kak Ti nampak macam cikgu kalau ikut memang PPD itu ada sarankan bahawa sekiranya cikgu nak mengajar tajuk ni hari ni, cikgu kena maklumkan dulu, okey hari ni saya nak ajar tajuk ni, apa objektif yang kena murid capai. Cikgu kena maklum. Jadi untuk sekali ni memang kita kena beri penegasan lah pada cikgu supaya cikgu tekankan dulu objektif PDPR dia itu, beritahu ke budak bahawa ini objektif yang dia nak capai. Jadi bila objektif tu dia tekan kepada murid, oh murid tu faham bahawa hari ni kita nak belajar BM menulis karangan. Jadi macam mana pun murid kena tulis, paparkan kepada cikgu atau hantar hasil tulisan itu kepada cikgu lah untuk disemak. Baik, dari segi dalam pemantauan PKP sendiri sepanjang PDPR dijalankan, bagaimana pelaksanaan PBD yang dilaksanakan oleh cikgu-cikgu dalam PDPR ini? PBD, pentaksiran. Pentaksiran ni pun jadi satu masalah juga sebab sebelum ni bila kita tanya cikgu tanda tak pasal pentaksiran. Sebab dalam trends kan dia ada adakah cikgu melaksanakan pentaksiran, ya atau tidak. Jadi macam awal-awalan tu PDPR awalan tu bila kita tanya cikgu tak tanda pun cikgu kata. Jadi kita pun pelik sebab apa pentaksiran ni adalah merujuk pada DSKP. Kalau cikgu ajar kemahiran ni murid boleh capai, maksudnya secara automatik berlakulah pentaksiran. Soalan macam cikgu tak faham. Jadi kita dah beri penerangan kepada cikgu masa kita bersemuka itu, masa mesyuarat hari itu, kita Google Meet hari itu, kita dah dengar pada cikgu. Sekiranya cikgu buat PDPR, katalah pentaksiran cikgu tu, cikgu nak nilai bahawa murid dapat mengenal pasti. Kenal pasti tu macam mana cikgu buat? Adakah cikgu buat melalui latihan bertulis? Jadi jika cikgu buat melalui latihan bertulis, maksudnya sudah berlaku pentaksiran. Oh, jadi cikgu kata, oh baru saya faham bahawa tu kena, maksudnya ada berlaku pentaksiran. Jadi bila tanya, memang tak semualah maksudnya cikgu ni faham. Dia cuma ingat pencapaian objektif saja. Sedangkan pentaksiran soalan di tepi. Pemahaman mereka, oh pentaksiran bilik darjah ni bila berlaku dalam bilik darjah. Jadi kesilapfahaman cikgu pasal pentaksiran. Tapi Kak Ti dah ambil pendekatan, kita panggil cikgu ni, dah maklumkan pada cikgu pentaksiran kena rujuk balik tahap prestasi yang terdapat dalam DSKP. Tengok balik DSKP tahap berapa. Bila kita ajar tajuk ni, okey, TP1 tahu, TP2 ni faham, dan seterusnya sehinggalah TP berapa ni murid boleh melakukan tu. Adakah dengan cara bertulis murid dapat menjawab? Tandalah. Sebab tu kita kata
melalui kuis pun kita boleh tahu bahawa tak saya berlaku. Sebab PBT ni dia kata ada 5 elemen yang cikgu boleh laksana. Contoh, untuk cikgu nilai bahawa tahap penguasaan murid ni sesuatu tajuk ni berdasarkan aktiviti. Kak tisyorkan cikgu buat kuis dalam Google Form. Katalah kita nak belajar tajuk hari ni mengenal haiwan. Buatlah kuis dalam bentuk 5 soalan ke. Kalau budak boleh jawab 5 soalan, berlaku tak siap. Jadi inisiatif dia tak buat kuis. Kalau dia ada bertulis, kita tengoklah bertulis tu ada kaitan dengan tajuk, dengan objektif kita, dan adakah pentaksiran itu tercapai bila budak tengok, cikgu tengok melalui latihan murid ni. Itu saja. Baik, katakanlah guru-guru kita ni menghadapi masalah dalam penggunaan ICT. Apa inisiatif yang kita lakukan untuk menolong guru-guru kita ni bagi melaksanakan melancarkan perjalanan PDPR mereka? Kalau ikut setakat ni, macam cikgu tak ada masalah sangat pasal peranti. Sebab memang cikgu ada kemahiran menggunakan beberapa platform yang kita dah cadangkan dalam pelaporan itu. Cuma yang jadi masalahnya murid kita. Sebab bila cikgu ICT, sekarang cikgu ICT tengah buat pemantauan berkenaan penggunaan peranti di rumah yang kita boleh guna dalam Google Classroom. Maksudnya majoriti ibu bapa ni memang tidak dapat mengakses Google Classroom ni kerana tidak ada kemahiran. Jadi kita minta cikgu ICT ni membantu ibu bapa untuk daftar, ajar. Maksudnya ada cikgu yang buat secara bersemuka menggunakan Google Meet, tapi persenjataan sangat rendah lah. Tidak ramai lah. Sebab maksudnya hari tu kita kata cikgu tak ada masalah berkaitan dengan data. Kita takut ibu bapa lah yang nak beli data untuk. Lagipun memang kita melalui survey yang kita tanya itu, kadang-kadang satu peranti tu dikongsi oleh beberapa anak. Jadi masalah lah juga. Kalau macam cikgu rasanya tak ada masalah untuk penggunaan tu. Cuma kemahiran menggunakan ICT itulah kita kena terapkan lebih kepada cikgu agar belajarlah sekiranya tidak. Sebab memang sekarang memang kita kena mewujudkan secara pembelajaran berkesan lah. Sebab tengok ke cikgu-cikgu ni memang dia ada inisiatif untuk belajar, tapi untuk kita tahulah ada masalah-masalah tertentu yang cikgu hadapi, kita tak abaikan lah benda tu. Tapi kita boleh beri kalahkan. Maksudnya sekiranya ada masalah, boleh bincang. Katalah memang itu ada pertindahan jadual, sebab jadual kan padat. Sebab semua mata pelajaran kena ajar dalam satu hari, dalam satu minggu. Jadi mungkin menghadapi masalah sikitlah cikgu macam terkejar-kejar untuk bersemuka, untuk menyediakan bahan supaya murid boleh akses benda tu. Jadi memang kita perhatikanlah, kita boleh rasalah memang benda tu memang mendatangkan masalah kepada cikgu-cikgu kita. Okey, macam mana kita membuat pemantauan, melihat guru-guru kita membuat semakan latihan pelajar-pelajar dalam pembelajaran melalui PDPR ni? Dalam grup WhatsApp kan memang kita ada setiap kelas. Jadi sekiranya Kak Tia ada juga minta contoh yang murid hantar kepada cikgu binaan. Jadi cikgu tunjuklah pada Kak Tia bahawa ini yang murid dia buat. Lepas tu Kak Tia tolong perbetulkan. Ada setengah tu memang cara penandaan untuk semakan hasil kerja murid pun kadang-kadang ada kelemahan dia. Cikgu kurang teliti. Jadi kita tolong betulkan. Cikgu kena tengok kalau bahasa huruf besar, huruf kecil mesti kena tekankan. Penandaan untuk bacaan ke, tanda baca ke kena tekankan. Jadi kalau boleh kita nak suruh cikgu teliti betul-betul kesalahan murid bila murid hantar. Sebab melalui latihan yang Kak tengok murid hantar tu, contoh yang cikgu beri tu memang
ketelitian tu kurang lah. Maksudnya kita tekan kepada guru, cikgu BM, cikgu bahasa Inggeris, kena tekankan benda tu. Sebab memang adalah segelintir cikgu yang mungkin tak perasan kali tertinggal. Jadi kita tekanlah lain kali sekiranya ada pembetulan yang budak buat kesalahan, sila saya mau balik. Maksudnya masa tutorial tu, sebab dia ada pembahagian dalam jadual kan, PDP, tutorial, lepas tu refleksi. Maksudnya masa tu cikgu ambil lah peluang semok kesalahan budak tu dengan teliti. Mana kesalahan yang kena perbetulkan lah segera, supaya lain kali cikgu ingat. Sebab daripada yang Kak Tis sendiri alami pun, bila kita buat betulkan kesalahan murid, kita hantar balik, respon ibu bapa pun bagus. Sebab dia kata, okey, terima kasih cikgu, saya akan minta anak betulkan balik. Lepas tu bila buat pembetulan, dia hantar balik kepada kita. Jadi kita sembang balik dah. Okay. Baik, terima kasihlah pada PKP Cik Kazawati yang memberi penerangan tentang pelaksanaan PDPR. Cuma di sini perlu kita buat penekanan, pemantauan pada guru-guru, takut ada cikgu-cikgu kita yang termiss membuat pelaporan dalam train. Sebab kita di Terengganu ni menjadi rujukan lah. Okay, pengisian train tu amat penting lah untuk cikgu-cikgu isi dan dipantau oleh JPN dan PPD. Jadi harap penekanan kepada guru-guru tentang pelaporan yang boleh diisi selepas habis sesi PDPR ini kan disajikan. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.